Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtiyada laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi kita sambung tajuk amal ibadat masa musim Covid ataupun wabak berdasarkan kepada petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana baginda menangani wabak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama salafus saleh yang bernama Malik bin Marwan pernah berkata, ma qala 'abdun, dan tidaklah berkata seorang hamba, kalimatan, satu kalimah, ahabba ilaihi, yang sangat dicintai olehnya, wa ablagha fi syukri, dan juga kata-kata yang sangat tinggi nilai kesyukurannya, illa an yaqul, melainkan seseorang hamba itu berkata, alhamdulillahillazi an'ama alaina, segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat Islam kepada kita semua, yang memberi nikmat iman kepada kita semua, wa hadana lil Islam, dan telah memberi hidayah kepada kita semua tentang Islam. Maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita supaya kita sentiasa bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillahillazi hadana lihaza, itu ayat Al-Quran. Wa ma kunna linahtiyada laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kita semua. Tanpa hidayah daripada Allah, kita semua tidak mungkin akan datang ke masjid. Tidak mungkin untuk kita menjadi orang Islam. Jadi jagalah hidayah ini sebaik-baik. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimatikan di dalam Islam, di dalam keadaan iman. InsyaAllah kita sambung 40 hadis tentang wabak dan penyakit, dan juga diambil daripada soal jawab berkaitan dengan wabak daripada Senator Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Menteri Agama kita. Jadi kuliah-kuliah kita yang sebelum daripada ini, kita telah membawa hadis-hadis Nabi, bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang wabak, tak utamanya wabak taun. Dan wabak taun ini kalau hari ini sama dengan wabak Covid lah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita apabila berlakunya wabak, hendaklah kita duduk di rumah ataupun kita laksanakan PKP dan mengambil langkah-langkah seperti mana yang telah ditetapkan, yang diajar oleh Islam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memahami bahawa tidak ada sesuatu wabak itu melainkan datang daripada Allah. Allah lah yang mendatangkan wabak ini. Jadi Covid ini tuan-tuan adalah satu makhluk yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Maka dengan sebab itulah kita kena berdoa kepada Allah, kita kena kembali kepada Allah. Jadi pada hari ini kita akan lihat hadis Nabi berkaitan dengan punca tersebarnya wabak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam satu hadisnya, bahkan di dalam beberapa hadisnya, mengenai azab yang Allah turunkan kepada umat manusia jika sekiranya berlakunya kerosakan di atas muka bumi, berlakunya kemungkaran, kefasadan di atas muka bumi. Sebagai contohnya hadis yang sangat masyhur,
Baginda SAW menyebut tidaklah berlakunya fahisyah, ada, yakni maksiat, kerosakan, maksiat akan sesuatu kaum sehinggalah dilakukan secara terang-terangan, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kepada mereka dengan wabak, dengan taun dan penyakit-penyakit yang tidak pernah menjangkiti generasi-generasi yang sebelum daripadanya. Ini disebut di dalam hadis yang panjang. Rasulullah menjelaskan kepada kita punca penyebaran wabak penyakit. Antaranya hadis yang diriwayat daripada Abdullah bin Marwan, Abdullah bin Amru, qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, satu hari saya telah menghadap kepada baginda Rasulullah, makna jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berucap kepada kami, faqala, maka bersabdalah baginda Rasulullah, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian golongan muhajirin, khamsun iza ibtalaitum bihinna, ada 5 perkara sekiranya kamu diuji dengannya. Khamsun iza batalaitum bihinna, ada 5 perkara yang kamu akan diuji dengannya. 5 perkara ni Nabi kata Allah akan uji kita, tuan-tuan. Wa a'udzubillah, dan aku berlindung dengan Allah, kata Nabi, an tudrikuhunna, kamu berjumpa dengannya, kamu tak hidup di zaman tersebut dengan ujian tersebut. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tazharil fahishatu fi qaumin qad, dan tidak akan terzahir akan sesuatu kejadian di dalam suatu kaum sehingga mereka menzahirkan, hatta yablinu, sehingga mereka menzahirkan biha, akan kefasadan, akan maksiat, illa fasha fihi mutta'un, melainkan akan tersebar kepadanya wabak penyakit taun. Yani tidak akan terzahir suatu kejahatan akan suatu kaum sehingga terzahirnya kejahatan, kemaksiatan secara terang-terangan, illa fasha fihi mutta'un, melainkan Allah akan mendatangkan wabak penyakit taun kepada kamu semua. Wa auja'ul lati lam takun madat fi aslafihim allazi madaw, dan wabak-wabak yang lain, penyakit-penyakit yang lain yang tidak pernah datang kepada generasi-generasi, kepada umat yang terdahulu. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, tuan-tuan, secara umum. Didetailkan oleh baginda Rasulullah 5 jenis, tuan-tuan, perkara fahisyah yang berlaku dalam masyarakat yang menyebabkan mengundangnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang pertama yang kita sebut tadi hanya bersifat umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan terzahir satu kejahatan oleh suatu kaum sehinggalah mereka menzahirkan kejahatan tersebut, maksiat tersebut secara terang-terangan. Maknanya kalaulah berlakunya maksiat secara terang-terangan, kejahatan secara terang-terangan, fahisyah secara terang-terangan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kepada kaum tersebut satu wabak seperti mana wabak taun, kata Nabi. Tak semestinya taun. Nabi tidak menyebut tidak semestinya taun, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut illa fasha fihi mutaun. Dia adalah wabak seperti teruknya wabak taun. Dan kita tahu, tuan-tuan, wabak taun ni sangat dahsyat yang pernah berlaku di dalam sejarah. Lebih daripada 5 orang para sahabat yang mati kerana taun. Jadi auja'ul lati lam takun madat min aslafihim, di mana penyakit wabak ini tidak pernah datang, tak pernah berlaku sebelum daripada ini, disebabkan oleh kemungkaran fahisyah yang berlaku di dalam sesuatu kaum, allazi madau, yang tidak pernah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu.
Begitulah secara umumnya tuan-tuan, jika sekiranya berlaku fahisyah, jika sekiranya berlaku maksiat, kemungkaran di dalam suatu masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan wabaknya kepada masyarakat tersebut sebagai satu hukuman. Kerana apa? Kerana membalas terhadap perbuatan yang dilakukan. Dan jika sekiranya Allah mendatangkan wabak tersebut, tak kira siapa akan terkena. Yang baik, yang jahat, semuanya akan terkena tuan-tuan. Yang alim pun terkena juga, yang dah pergi ke masjid pun terkena juga, semuanya terkena. Inilah konun ukubah ataupun undang-undang ukubah ataupun wabak yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada umat manusia. Cuma bezanya orang yang baik tuan-tuan masuk syurga lah bila mati nanti, paling kurang. Dan orang yang melakukan kemungkaran, dia masuk neraka apabila dia mati. Apatah lagi jika sekiranya orang yang baik tadi dia melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Bukan sekadar tuan-tuan dia selamat, keluarganya insya-Allah akan selamat di negeri akhirat. Tetapi belum pasti keluarganya akan terselamat daripada wabak tersebut. Dia sendiri selamat, keluarganya selamat. Sebab apa? Sebab dia melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar. Ini disebut oleh Ibn Taymiyah rahimahullah di dalam kitabnya secara panjang lebar berkaitan dengan undang-undang undang-undang bala daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun al-qanun uqubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendatangkan dalam bentuk yang umum. Kita tengok dulu hadis-hadis yang umum yang mengundang kepada wabak ataupun penyakit-penyakit daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut, ini hadis ini diriwayat daripada Ibnu Majah di dalam kitab Fitan. Fitan ni satu fitnah. Lam tazharil fahishatu min fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim. Dan tidaklah nampak fahisyah, kerosakan ataupun maksiat di dalam sesuatu kaum sehinggalah dilakukan secara terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka wabak taun, seperti mana wabak taun. Dan yang menariknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar menyebut wabak taun, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa auja'u, dan juga penyakit-penyakit yang lain. Tak semestinya taun, tetapi wa auja'u, dan juga penyakit-penyakit yang lain allati lan takum madat, yang tidak pernah berlaku fi aslafihim, sebelum daripada umat kamu, sebelum daripada generasi kamu. Jadi ada 3 perkara yang penting yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sampaikan di dalam hadis ini. Yang pertama Nabi sebut lam tuzhiral fahishatu fi qaumin qad. Nabi kata tidaklah nampak fahisyah, kerosakan, maksiat di suatu kaum. Maknanya sebab berlakunya penyakit apabila berluasanya tuan-tuan, fahisyah. Berluasanya fahisyah, yakni kemungkaran, kerosakan yang berlaku di dalam sesuatu bangsa, dalam satu kaum. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut berlakunya taun berlakunya taun dan wabak ini adalah disebabkan lam takun madat fi aslafihim. Sifat penyakit tersebut adalah penyakit yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Jadi termasuklah tuan-tuan hari ini kalau kita tengok wabak Covid ini tak pernah berlaku sebelum daripada ini tuan-tuan. Jadi adakah dia termasuk di dalam hadis ini? Memang jelaslah tuan-tuan. Sebab kalau kita tengok tuan-tuan, Rasulullah mendetailkan lagi apakah bentuk-bentuk fahisyah yang berlaku di dalam masyarakat yang mengundang wabak Covid ini. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, qalat Zainab, maka Zainab pun bertanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni isteri Nabi, ummahatul mukminat, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Dia bertanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah anuhliku fina salihun, adakah Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala, membinasakan kami semua apabila berlakunya fahisyah di dalam masyarakat, sedangkan ada di kalangan kami fina salihun, orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh-soleh. Kita datang ke masjid, tapi dalam masa yang sama kemungkaran berleluasa di luar daripada masjid. Hatta isteri kita, anak dara kita sendiri pun tak pakai tudung.
Dah. Kita datang masjid tuan-tuan waktu maghrib, waktu isyak, anak kita entah pergi ke mana tak tahu, maghrib entah pergi ke mana tak balik lagi. Adakah Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan kita semua wa fina salihun, sedangkan ada di kalangan kita orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh? Qala, maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kasura khubas, ya, apabila berlakunya banyak zina dalam masyarakat, banyak kemungkaran zina dalam masyarakat. Jadi hari ini zina ni tuan-tuan berleluasa dalam masyarakat kita. Ada anak-anak dara, na'udzubillah lah, jika sekiranya terkena kepada saudara mara kita, tak, mengandung luar nikah. Ada satu benda yang tidak pelik dah hari ini tuan-tuan. Bahkan lebih dahsyat daripada zina berlakunya secara terbuka tuan-tuan. Kita pergi ke tempat-tempat yang sunyi, di taman-taman, di pantai-pantai dan seumpamanya, anak-anak dara kita, teruna-teruna kita berpeseran tuan-tuan tanpa ada segan dan malu. Bahkan kita pula yang malu nak tegur. Di atas LRT, komuter dan seumpamanya, mereka boleh bercumbu-cumbuan. Begitulah tuan-tuan, anak-anak dara kita keluar dengan pasangan-pasangan yang diharamkan kepada mereka. Itu benda yang biasa hari ini. Berlaku pergaulan yang begitu bebas, yang menyebabkan berlakunya zina dan akhirnya mengandung anak luar nikah. Itu merupakan suatu benda yang disebut oleh hadis Nabi SAW akan mengundangkan satu bala, di mana bala ini Allah akan datangkan satu wabak yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Dan tidaklah nampak zina di suatu kaum sehinggalah dilakukan secara terang-terangan, kecuali tersebarnya wabak dan penyakit yang tidak pernah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Selain daripada zina tuan-tuan, hari ini LGBT begitu ketara tuan-tuan. Bahkan kita dikejutkan 2 tahun yang lepas bagaimana kumpulan LGBT dibuat perarakan tuan-tuan di dataran Merdeka. Sampai ke hari ini tidak ada satu pihak pun yang boleh mengambil tindakan kepada golongan LGBT ini. Sebab golongan LGBT ini tuan-tuan adalah mereka ada persatuan mereka yang sangat kuat. Mereka dilindungi oleh negara barat. Bahkan mereka mempunyai dana yang sangat besar tuan-tuan. Tuan-tuan ingat lagi bekas Perdana Menteri, bekas Presiden Amerika Syarikat, Tonald Durak yang sekarang ni, nama apa tuan-tuan yang kulit hitam tu, bila dia datang ke Malaysia 2 kali, dia buat pertemuan tuan-tuan dengan golongan LGBT, jadi itulah yang berlaku tuan-tuan. Mereka mendapat dana yang cukup besar, mereka dilindungi oleh pertubuhan-pertubuhan hak asasi manusia. Jadi sebab itulah kita kena mencegah kemungkaran-kemungkaran yang seperti ini. Jadi kalau kita mencegah kemungkaran, paling kurang Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan kita di hari akhirat. Walaupun mungkin Tuhan datangkan wabak ke, bala bencana ke, ribut taufan ke, seperti mana yang berlaku di Palu, Allah palu dengan sepalu-palunya, tetapi orang yang baik ni apabila terkena padanya tuan-tuan bala seperti itu, paling kurang dia mati selamat, dia masuk syurga. Bahkan dengan dia melaksanakan amal makruf nahi munkar, Allah selamatkan dia, Allah selamatkan keluarga dia, lepas tanggungjawab dia. Sebab itulah tuan-tuan, kesimpulannya wajib mencegah kemungkaran sekadar kita mampulah. Dengan percakapan, dengan dakwah, dengan Facebooknya, dengan Twitternya, apa saja media yang boleh kita lakukan, kita hendaklah melaksanakan amal makruf nahi munkar. Maka dengan sebab itulah liwat, zina, minum arak adalah dosa yang sangat besar, yang sangat serius, yang akan mengundang bala daripada Allah. Dan disebut dalam hadis, jika sekiranya berleluasa zina, jika sekiranya berleluasa minum arak, jika sekiranya berleluasa kezaliman, rasuah dan seumpamanya, akan datanglah bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia adalah satu dosa yang besar dan satu jenayah mengikut Islam, tak kira di mana dibuat. Sama ada dibuat di dalam bilik sendiri ke ataupun di luar. Jadi kerajaan wajib mengambil tindakan, dan kita orang yang melihat perbuatan tersebut bertindak tuan-tuan. Kerajaan bila dah ada bukti, dia hendaklah bertindak. Kalau ada petunjuk-petunjuk yang zahir, misalnya dapat laporan daripada masyarakat, kerajaan, jabatan agama hendaklah dia bertindak tuan-tuan. Dapat aduan daripada anak jiran, daripada kawan-kawan jiran, hendaklah dia selidik dan sahkan, dan dia boleh bertindak, boleh buat serbuan. Tidak ada istilah private sphere seperti mana yang kita heboh-hebohkan 2-3 tahun yang lepas, yang dipelopori oleh puak-puak liberal ni tuan-tuan. Dia kata kalau buat dalam rumah, dia kata itu hak asasi manusia, hak asasi mereka.
itu adalah private mereka. Dalam Islam tak kira buat secara zahir-zahir ataupun terang-terangan, tuan-tuan, semuanya adalah berdosa dan hukumnya dianggap sebagai jenayah di dalam Islam. Tidak ada istilah private sphere, public sphere, dosa peribadi, dosa awam. Kalau buat secara terang-terangan dianggap sebagai dosa awam. Kalau buat di dalam bilik tak apa, sebab itu adalah private sphere, itu adalah dosa peribadi. Kerajaan tidak boleh mengambil tindakan kepada dosa peribadi. Ini semua mengarut belaka, tuan-tuan. Dosa tetap dosa, jenayah tetap jenayah mengikut Islam. Ini semua istilah-istilah yang diperkenalkan oleh golongan-golongan liberal yang sudah bertapak di negara kita dengan begitu hebat hari ini, tuan-tuan. Jadi golongan liberal ni, tuan-tuan, mereka mengagungkan hak individu mengatasi tuntutan agama. Jadi agama tu hanya kesampingan sahaja. Agama ni jika sekiranya bertentangan dengan hak asasi mereka, hak asasi individu, mereka akan utamakan hak asasi individu. Jadi kerajaan sendiri pun mesti tunduk dengan tuntutan hak asasi individu ni. Sebab itu lahirnya private sphere. Dan mereka tidak jajah dengan makna fahaman liberal. Sebaliknya mereka guna dengan cara yang halus, dengan kalimah-kalimah orientalis, dengan maksud ruang dan dosa peribadi. Ini semua mengarut belaka. Jadi fahaman liberalisme ni, tuan-tuan, mengikut mereka dosa dan jenayah agama yang dilakukan di tempat-tempat yang private, tempat-tempat yang peribadi, itu adalah soal peribadi. Kerajaan tidak boleh bertindak. Jabatan agama Islam tidak boleh bertindak. Kerajaan tidak boleh caput tangan. Apatah lagi jika sekiranya berlaku secara terang-terangan. Berlaku secara terang-terangan itulah yang mengundangnya wabak dan bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya masih lagi simpan di dalam komputer saya ni, tuan-tuan. Pada 30 hari bulan Ogos 2018, 2 tahun yang lepas, berlaku, tuan-tuan, perarakan. Berlaku satu parti yang sangat besar oleh kumpulan gay. Namanya Parti Gay Besar-besaran 30 Ogos hingga 1 September 2018. Secara besar-besaran, tuan-tuan, diiklan secara besar-besaran. Kita tak boleh nak ambil tindakan sebab kita tidak ada kuasa undang-undang syariah. 355 dan seumpamanya. Bahkan golongan liberal mengkritik hukuman terhadap pasangan lesbian di Terengganu, dan benda ini dihebohkan, dan mereka mengkritik kerajaan Terengganu kerana kerajaan Terengganu menghukum golongan lesbian. Mereka kata ini adalah melanggar hak peribadi mereka untuk melakukan lesbian. Lesbian ni perempuan sama perempuan buat kerja. Tuan-tuan, entah macam mana dia buat kerja, wallahu alam. Jadi inilah menunjukkan betapa LGBT ni, tuan-tuan, secara berani mereka, tuan-tuan, menentang hukum alam, hukum Allah dan hukum masyarakat. Ini yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kita sebut tadi. Lam tazhira fahishata fi qaumin qad hatta yu'linu biha, dan tidaklah berlakunya fahisyah, kerosakan, maksiat di dalam satu kaum yang dilakukan secara terang-terangan. Terang-terangan, tuan-tuan, iklan secara besar-besaran, buat perarakan LGBT secara besar-besaran. Illa fasha fihi mutta'un, melainkan Allah akan mendatangkan wabak seperti mana ta'un, wa auja', dan juga penyakit-penyakit lam takun madat fi aslafi, yang tidak pernah berlaku sebelum daripada kamu. Ini semua adalah perkara yang mengundang, tuan-tuan, bala daripada Allah. Dan juga ada di kalangan orang Islam sendiri yang sokong. Ramailah kumpulan liberal di kalangan orang Islam. Sebagai contohnya, tuan-tuan, ada seorang profesor Universiti UCSI, seni bina. Dia ni adalah profesor bahagian seni bina Universiti UCSI. Saya tak nak sebut nama dia. Dia boleh buat statement. Dia kata, saya sarankan 20% lembaga pengarah JAKIM adalah daripada bukan Islam, malahan perlu ada wakil daripada golongan LGBT. Maknanya mereka ni sudah diresapi dengan fahaman-fahaman liberal yang begitu hebat, tuan-tuan. Bahkan, tuan-tuan, berlakunya penyebaran agama dan ajaran-ajaran yang sesat. Dekat dengan kampung saya tu, kampung saya dekat Gombak tu, tuan-tuan, ada satu kampung namanya Kampung Nakoda. Sebelah Kampung Laksmana, Kampung Nakoda. Tuan-tuan tahu tak apa yang ada di Kampung Nakoda? Sampai ke sekarang ni kerajaan tidak boleh mengambil tindakan, sebab kita dah isytihar dah bahawa ajaran yang mereka amalkan itulah agama Qadiani.
adalah terkeluar daripada agama Islam. Mengikut enactment agama Islam, bahawa kita orang Islam tidak boleh mengambil tindakan kepada orang yang bukan Islam. Dah kita istihadah dia ni orang bukan Islam. Siapa yang menganut agama Qadiani, mereka bukan Islam. Jadi kita tak boleh ambil tindakan lah. Tuan-tuan, setiap minggu saya balik ke sana, tuan-tuan, dekat kampung saya, kita boleh tengoklah tuan-tuan, mereka berkumpul tuan-tuan di markah mereka. Bahkan datang daripada Pakistan, datang daripada India. Nah, musim Covid ni tak ada lah. Nah, jarang dah yang datang daripada luar negara. Kalau sebelum ni Indonesia, Pakistan, India, banyaklah bah-bah persiaran tuan-tuan, penuh di jalan Nakhoda tu, jalan Laksmana tu tuan-tuan. Jadi apabila kerajaan telah mengeluarkan fatwa, Jabatan Agama Islam telah mengeluarkan fatwa, bahkan seluruh dunia Islam mengeluarkan fatwa bahawa agama Qadiani ini adalah sesat, mereka tukar pula kepada nama Ahmadiyah. Mereka nak kelirukan kita umat Islam dengan nama Ahmadiyah, disandarkan kepada agama Muhammad. Ahmadiyah ni maksudnya agama Nabi kita Muhammad lah. Pandai mereka tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dekat Indonesia, agama Ahmadiyah ataupun Qadiani, dahulu dikenali dengan Qadiani, ni penganut dia hampir 20 juta dah. Kerajaan tak boleh nak bertindak apa. Tak boleh nak bertindak apa dah. Sebab kerajaan sendiri pun kerajaan yang mengamalkan ajaran Pancasila. Adakah kita nak jadi seperti mana Indonesia? Kita ni beruntung tuan-tuan. Berbanding dengan Indonesia, kita ni beruntung. Sebab semasa kita mencapai kemerdekaan dahulu, kita telah meletakkan di dalam perlembagaan negara kita. Ini adalah hasil daripada perjuangan raja-raja Melayu kita dan ulama-ulama Islam. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi dan seumpamanya. Dia telah meletakkan, dia telah mendesak raja-raja Melayu kita meletakkan Islam agama persekutuan. Islam is the religion of the federation. Kalaulah tak ada kalimah ni tuan-tuan dalam perlembagaan negara kita, jadilah negara kita seperti mana Indonesia pada hari ini. Sebab itulah tuan-tuan, di Indonesia tidak boleh, kerajaan tidak boleh bertindak kepada orang Islam yang kahwin dengan Hindu, orang Islam kahwin dengan Kristian. Nah, Syiah mereka tidak boleh bertindak, Qadiani mereka tidak boleh bertindak. Tapi kita hari ini ada enactment, ada undang-undang yang boleh bertindak sebab agama rasmi kita adalah agama Islam. Jadi semua agama-agama yang disandarkan kepada Islam yang bukan Islam dianggap sebagai sesat. Jabat agama, JAKI dan seumpamanya boleh bertindak kepada agama tersebut. Tetapi itulah, oleh kerana kita tuan-tuan hari ini belum lagi sepakat, kita kena kemahkan balik dia punya RU 355 dan seumpamanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok gambar tuan-tuan, mereka ini mendapat pembelaan daripada berbagai-bagai pihak. Mereka bawa kes kes mereka ini ke mahkamah. Apabila JAIS telah mengisytiharkan bahawa agama Ahmadiyah ni tuan-tuan sesat, mereka bawa kes ni ke mahkamah. Dan ramai di kalangan peguam-peguam yang menyokong mereka, yang mempertahankan ajaran mereka. Jadi akhirnya mahkamah arah Jabatan Agama Islam, JAIS, jangan ganggu agama Ahmadiyah. Ini satu kemenangan moral bagi mereka. Ini semua adalah perkara yang akan mengundang bala daripada Allah. Tengoklah apa yang berlaku dekat Indonesia tu. Satu demi satu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan tuan-tuan. Kita tak nak perkara ini berlaku kepada negara kita. Demikian juga Syiah. Syiah tuan-tuan, saya duk mengajar dekat Seri Gombak dan so on. Tengah-tengah saya duk mengajar cerita tentang Syiah tu, ada di kalangan jemaah yang bangun, yang mempersoalkan tindakan saya kenapa membenarkan Ustaz Nazri mengajar tentang Syiah. Menunjukkan dalam jemaah itu sendiri tuan-tuan ada fahaman Syiah. Ketika itu ahli jawatan kuasa masjid peganglah dia tuan-tuan. Nak serang saya tuan-tuan. Wah, Syiah ni memang pantang tuan-tuan. Kita kritik agama mereka. Tapi ahli jawatan kuasa masjid dia beritahulah, dia ni ustaz, dia datang sekali-sekala je. Dia tahu ustaz mengajar tajuk tentang Syiah. Dah ustaz mengajar dah lebih kurang dah berapa minggu, dah setiap minggu ustaz mengajar tajuk ni. Dia datanglah. Dia tu datang kerana dihantar oleh puak Syiah. Dia nak tengok siapa yang menentang Syiah ni. Dia tak datang ke masjid pun ustaz. Hanya sekali-sekala je dia datang ke masjid. Apabila anak bini dia, ayah dia mati, ketika itu barulah dia cari kita, ahli jawatan kuasa masjid. Tapi kalau penganut dia sendiri yang mati tuan-tuan, dia tidak akan datang ke masjid. Dia menguruskannya sendiri cara Syiah. Tapi kalau anak beranak dia
Yang mati barulah dia cari kita. Sebab dia tahu anak beranak dia ni tuan-tuan bukan penganut Syiah. Anak beranak dia sendiri pun tidak sokong Syiah. Ketua dia adalah Zuhaili. Kalau dekat Gombak tu tuan-tuan memang terkenal Dr. Zuhaili. Salah seorang daripada ketua dia adalah Faisal Tahrani. Faisal Tahrani ni seorang penulis novel yang terkenal tuan-tuan. Dia pernah keluarkan statement, dia kata isu penindasan Syiah dibawa ke perhatian Majlis Penasihat Kerajaan. Kerajaan lepas. Tapi alhamdulillah apabila kerajaan baru naik, isu ni tenggelam macam tu sahaja. Sebab mereka tahu kerajaan yang lepas adalah kerajaan yang lebih liberal. Syiah boleh hidup, golongan liberal boleh hidup. Dan tuan-tuan, saya nak cerita lagi yang berlaku kemarin. Kejelekan drama yang ditonjolkan oleh puak-puak liberal ni tuan-tuan. Bagaimana dia mengkritik Menteri Agama kita lah. Jadi golongan liberal ni bersikap double standard dan hipokrit. Apabila salah seorang daripada wartawan Malay Mail telah menegur Menteri Agama kita, Senator Datuk Zulkifli Al-Bakri, kerana statement yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama kita yang ingin memperjuangkan RUU 355. Sehingga Menteri Agama kita membuat kenyataan dia ni berhasrat agar RU 355 ini dapat direalisasikan sebelum daripada beliau meninggal dunia, dan dia akan berjuang untuk merealisasikan RUU 355 ni. Kerana dengan memperkasakan RUU 355 ini, dia dapat meninggikan lagi syariat Islam, dan kita boleh mengambil tindakan kepada golongan liberal, ke golongan Syiah dan seumpamanya. Jadi wartawan tadi tuan-tuan, dia adalah berfahaman liberal, memang ditajuk oleh kumpulan liberal lah. Sebab tu tuan-tuan jangan, tak payahlah kita duk beli ataupun kita duk baca sangat tuan-tuan. Malaysia Kini ke Melemeh, semua tu ditajuk oleh puak-puak liberal yang bukan Islam. Jadi dia telah memetik nama Menteri Agama dan mensifatkan, memperkasakan undang-undang syariah yang hendak dilaksanakan oleh Menteri Agama tadi, dianggap sebagai keras. Dan dianggap sebagai keras dan dianggap terlalu keras terhadap pesalah syariah. Jadi Menteri Agama kita pun menjawablah tuan-tuan, memberi penjelasan dan menegur wartawan liberal tersebut. Tak boleh cakap macam tu, kita orang Islam. Ajaran kita adalah ajaran Islam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, arak itu adalah haram, zina itu tak boleh. Kenapa pula nama perjuangkan zina, LGBT di atas nama private sphere, di atas nama kebebasan individu? Menteri Agama tuan-tuan, dia cakap macam tu je, dia tegur macam tu je tuan-tuan. Tiba-tiba dia terus merasa dirinya telah diganggu oleh Menteri Agama. Malahan dia menyatakan bahawa Menteri Agama tadi tidak sepatutnya bertindak sedemikian. Jadi tuan-tuan, inilah skrip drama golongan ekstremis liberal. Mereka menuduh kita yang memperjuangkan undang-undang Islam, syariah Islam ini dianggap sebagai pelampau, ekstrim, dianggap sebagai keras. Menteri Agama yang cuba untuk memperjuangkan RUU 355 ni dianggap sebagai ekstrim, dianggap sebagai Taliban tuan-tuan. Ini pertama kali saya dengar. Sebelum ni tak pernah lagi mereka menganggap bahawa Menteri Agama itu sebagai Taliban, sebagai golongan yang ekstrim. Mereka kata mereka amat terganggu dengan teguran Menteri Agama tadi. Jadi cuba tengok dari segi logiknya tuan-tuan. Apabila mereka menegur Menteri Agama, mereka kata usaha Menteri Agama untuk memperkasakan RU 355 ini dianggap sebagai keras, dianggap sebagai tidak memberi hak kepada pesalah. Tetapi bila Menteri Agama menjawab balik bahawa kita orang Islam, kita kena ikut syariat Islam, maka golongan liberal ni double standard dan hipokrit dengan menyatakan mereka amat terganggu dengan teguran Menteri Agama dan ini menyalahi hak asasi manusia, mereka kata tuan-tuan. Itu satu contoh. Dan yang terbarunya tuan-tuan, yang tengah panas sekarang ni tuan-tuan, yang tengah panas ni MBSA lah, Majlis Bandaran Shah Alam. Mengamuk betul kalau kita tengok dalam TV, tengok dalam Facebook, tengok dalam majalah dan seumpamanya.
Habis premis judi haram di Sungai Buloh disita, tak jauh daripada tempat saya. Saya duduk mengajar haji pun di Masjid Jami' Sungai Buloh lah tahun ni, tuan-tuan. Jadi MBSA ni bersama dengan polis, bersama dengan TMB, bersama dengan Air Selangor membuat operasi potong habis elektrik. Mana-mana permis yang haram, mana-mana pusat judi yang haram. Sebelum ni duk nafikan sangat. Hari ni mengamuk habislah tuan-tuan. Jadi saya nak sebut perkara ini sebab inilah di antara perkara yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu bahawa judi ini tuan-tuan adalah kemungkaran yang paling besar dalam Islam. Kemungkaran yang paling besar dalam Islam. Jadi kita ucap tahniahlah kepada sikap Federalisme Muhammad Asri yang digelar sebagai Asri Janggut tuan-tuan, yang patut dicontohi. Jadi kita mintalah semua pejuang amal ma'ruf nahi munkar di negara kita ni terus fokus tentang isu permis maksiat, kemungkaran ni, terutamanya tempat-tempat judi. Inilah waktu yang terbaik tuan-tuan. Dan kita tahu tuan-tuan bahawa toke-toke judi dekat Malaysia ni sudah lama kabel. Sudah lama dah tuan-tuan kebal. Dengan sebab mereka ada kabel mereka. Mereka ni kebal tuan-tuan sebab mereka ada kabel mereka. Mereka ada kabel mereka sendiri. Sebab itulah kita gesa PDRM, polis ke, majlis bandarang, PBT ke tuan-tuan menjalankan tugas dengan jujur, dengan ikhlas. Inilah waktunya untuk kita melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, untuk mengelak daripada berlakunya fahisyah yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita. Dan kita tahu bahawa judi ni satu industri mafia yang paling besar tuan-tuan, yang bertapak tuan-tuan di negara kita, dilindungi oleh golongan samsing. Kita tahu siapa di belakangnya, Coyono Alik lah, toke dia yang dapat untung. Jadi pusat operasi judi ni tuan-tuan, apabila diserbu oleh pihak berkuasa, tinggal kursi meja je lah tuan-tuan. Tuan dah tak tahu pergi ke mana dah. Habis dah mereka lari dah tuan-tuan. Macam mana mereka dapat tahu? Itu yang peliknya tuan-tuan. Jadi tidak boleh dinafikan bahawa isu judi ini sudah lama menghantui rakyat negara kita. Sehingga saya tertarik dengan kenyataan dikeluarkan oleh PPIN Presiden Pengguna Islam PPIN Nazim Johar. Dia kata industri perjudian ini mewujudkan budaya tidak baik terutama di kalangan kita orang Melayu, orang Islam. Jadi pengalaman beliau apabila beliau turun ke padang bersama dengan penguat kuasa operasi di tempat judi, beliau berkata ada pihak memaklumkan apabila pihak berkuasa datang, permis perjudian mereka tiba-tiba jadi kosong. Ini berlaku sekarang ni bersama juga. Sebelum ni buat operasi elok-elok, tapi bila polis pergi, majlis bandaran pergi tuan-tuan, tengok kosong. Sebab apa berlaku yang kosong? Mesti ada orang dalam yang duk cerita kepada mereka. Inilah sebab orang dalam tu tuan-tuan dapatlah imbuhan daripada pusat-pusat judi ni. Jadi selalunya kedengaran penerima rasuah itu ditangkap. Penerima rasuah itu ditangkap. Hari ni dah majlis bandaran Shah Alam berapa orang dah tangkap di soal siasat dan ditangkap oleh SPRN. Tetapi pemberi rasuah bagaimana? Pemberi rasuah tu tuan-tuan, toke-toke judi tu macam mana? Tak pernah kita dengar bahawa pemberi rasuah toke-toke judi tuan-tuan ditangkap. Ini masalah kita. Jadi sepatutnya yang memberi itulah yang patut dikenakan tindakan terlebih dahulu. Tindakan yang amat keras. Tidak ada pemberi, tidak adalah penerima. Dari sudut logiknya, walaupun kedua-duanya adalah benda yang salah, mengkhianati negara kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan, isu judi, isu mesin judi, pelacuran, arak, dia berkait rapat benda ni. Bila ada judi, dia ada pelacuran. Bila ada pelacuran, dia ada arak, dia ada kelab malam. Berlambak-lambak tuan-tuan, cukup banyak di negara kita. Masa musim PKP kita tidak boleh beroperasi bekerja, dia boleh beroperasi bekerja. Secara senyap-senyap tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, dia telah bersarang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dilaksanakan di negara kita. Jadi bukan sahaja isu judi, tetapi sepatutnya semua gerai-gerai yang haram. Jadi seperti mana telah didedahkan oleh Asri Janggut itulah tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan, habisnya disapuhnya kedai-kedai Melayu kita yang nak cari makan tuan-tuan. Asal nak marah sajalah dengan statement Asri Janggut tu tuan-tuan. Kalau kita tengok banyak gerai-gerai haram Indonesia tuan-tuan yang sebelum ni tidak diusik apa-apa.
Sebab apa tuan-tuan? Mereka tidak diusik. Sebab mereka bagi makan free. Mereka bagi habuhan tiap-tiap bulan kepada penguasa-penguasa ni. Tapi bila gerai-gerai bukan tempatan ni, tuan-tuan, orang Melayu kita lah, bila gerai-gerai Melayu kita ni beroperasi secara haram, tuan-tuan, mereka masuk test tengok. Tak dapat makan. Tak dapat makan free, tuan-tuan. Sebab tu mereka ni, tuan-tuan, sangat marah dah. Sangat marah. Tak semua dah. Yang ditangkap itulah. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, inilah masanya, tuan-tuan, untuk kita melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar yang paling tepat. Dan jurung-jurung yang kaya raya ni, tuan-tuan, perlu diharamkan dan perlu ditangkap secepat mungkin. Sebab semuanya akan mengundang bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cuma, tuan-tuan, hari ini kita tengok ada di antara orang ramai yang telah mengkritik tindakan yang dilakukan oleh Asri Jangguk lah, disebabkan tindakan beliau yang menyatakan bahawa askar polis ni ramai yang tidak sembahyang. Itu kesilapan. Saya anggap itu sebagai tanggapan yang kurang baik lah, kurang tepat. Tetapi saya faham dari sudut maksud dia. Maksud dia, orang yang tak jaga solat ni, dia mudah melibatkan dirinya dengan kemungkaran. Itu maksud dia. Tapi bila dah dia bercakap tu, mungkin dah tak boleh nak kawal dah. Tak boleh nak kawal dah. Tapi bagus juga statement daripada daripada ketua polis. Dia kata selepas daripada ni kita pastikan orang yang nak jadi polis ni orang yang ada asas agama. Memang betul lah, tuan-tuan. Kalau kita tak jaga solat, tuan-tuan, berbagai-bagai jenis kemungkaran boleh berlaku. Berlakunya pecah amanah dan seumpamanya. Semuanya berpunca daripada sifat dalaman. Itulah sifat takwa. Jadi sifat takwa inilah yang menjaga diri kita ni, tuan-tuan, daripada melakukan kemungkaran, daripada mengambil rasuah. Dengan sebab kita solat ni, tuan-tuan, dia akan menjaga kita daripada perbuatan-perbuatan mungkar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perbuatan fahisyah dan juga kemungkaran. Jadi sepatutnya kita maafkanlah, dan pihak berkuasa maafkanlah dengan statement yang telah dikeluarkan oleh beliau. Dan dia pun dah tarik diri dah, tuan-tuan. Dia tarik dah. Dia minta maaf dah, tarik daripada kenyataan dia, minta maaf dah. Dah sepatutnya kita berlapang dada lah. Dan jangan pula di kalangan kita yang rasa takut untuk kita mencegah kemungkaran, kita ikut peraturan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Kita bimbang satu hari nanti apabila orang baik diambil tindakan disebabkan kesilapan mereka, maka berleluasa berlakunya kemungkaran. Tuan-tuan pernah dengar cerita, pernah baca dalam Al-Quran bagaimana Bani Israel, tuan-tuan, mereka ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar saja. Allah sebut dalam Al-Quran sampai ke sekarang bahawa Bani Israel itu dilaknat oleh Allah disebabkan mereka meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar, tak berani melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar. Bahkan kalau ada di kalangan mereka yang melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar, mereka akan dicaci, mereka akan dicela, mereka akan dicari kesilapan demi kesilapan. Ini yang mengundang orang yang melaksanakan amal ma'ruf nahi mungkar terasa takut. Jadi kita bimbang negara kita akan diturunkan bala oleh Allah disebabkan tidak ada lagi, tuan-tuan, amal ma'ruf nahi mungkar. Dia akan mengundang bala dan wabak yang baru yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam bab menghina askar ni, menghina polis ni, tuan-tuan. Pernah sebelum ni orang buat statement, dia kata ni askar dengan polis ni duduk tidur je, dia kata. Sepatutnya negara dah aman, dah sekarang komunis pun dah tak ada, sepatutnya kerja dekat kelapa sawit lah, dia kata. Tak payahlah kita import orang Indonesia, orang Bangladesh, tuan-tuan. Saya ingat lagi namanya apa, Wiu Ying, tuan-tuan. Kenapa tak ambil tindakan? Tak dipanggil pun, tuan-tuan. Tetapi dengan kesilapan yang dilakukan oleh Asri Jangguk, walaupun dia sudah meminta maaf, tetapi kenapa dia dipanggil, tuan-tuan? Nak panggil itu panggil lah. Tetapi sepatutnya orang yang telah menghina askar, menghina orang-orang Melayu juga patut, tuan-tuan, diambil tindakan. Pesara tentera, orang awam membuat report berpuluh-puluh, beratus-ratus, patutnya diambil lah tindakan. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya, tuan-tuan, bencana adalah satu ujian
datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apabila dia datang, dia akan terkena kepada semua, tak kira yang baik, tak kira yang melakukan kemungkaran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan peliharalah dirimu daripada seksaan bencana yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tetapi apabila bencana Allah datang, wabak Allah datang, dia akan terkena kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah sesungguhnya seksaan Allah itu adalah amat keras. Kalau kita tengok dalam kitab tafsir tuan-tuan, ada dua qiraat yang berkaitan dengan ayat yang kita baca sebentar tadi. Biasa qiraat yang kita baca Hafsing, dia kata wattaqu fitnatan la tusibannal lazi, la tusibannal lazi, lam alif ada alif, la tusibannal lazi, yang pasti akan menimpa. Maksudnya yang pasti akan menimpa orang yang zalim dan orang yang baik orang yang zalim di kalangan kamu, yang melakukan kezaliman di kalangan kamu, yang melakukan maksiat di kalangan kamu. Dalam qiraat yang lain menyebut la tusibanna, wattaqu fitnatan la tusibanna, tidak ada alif, yakni yang juga akan menimpa semua orang. Inilah tuan-tuan. Jadi maksiat merupakan maksiat, seks sonsa, transgender ke, judi ke, rasuah ke, tuan-tuan, adalah termasuk di dalam perkara-perkara yang mungkar yang wajib kita cegah. Yang wajib kita cegah. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan, kita kena mencegah kemungkaran. Dengan sebab adanya dakwah yang dilakukan oleh kita, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan selamatkan seluruh masyarakat dan negara kita. Cuba kita perhatikan ayat ini tuan-tuan sebagai penutup kuliah kita pada malam ini. Surah Al-Anfal ayat 33. Yang tadi ayat saya baca tadi surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada seksaan bencana wabak yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja di kalangan kamu. Adapun di dalam ayat 33 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah sekali-kali akan mengazab mereka sedangkan kamu bersama dengan mereka wahai Muhammad, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengazab mereka sedangkan ada di antara mereka yang terus beristighfar, yang meminta ampun kepada Allah. Apabila turunnya ayat ini, Nabi SAW pun menangis. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat Jibril, kamu tanya kepada kekasihku Muhammad, kenapa ni Muhammad menangis, kekasihku menangis ni? Maka berkatalah Nabi kita kepada malaikat Jibril, hai Jibril, dalam ayat yang baru diturunkan ini Allah memberi jaminan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab, wa ma kana Allahu liyu'azzibahum, dan tidaklah sekali-kali Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka, yakni sahabat-sahabatku, sahabat Nabi lah, wa anta fihim, sedangkan Nabi Muhammad bersama dengan mereka. Macam mana selepas kematianku? Macam mana dengan umatku? Macam mana dengan umatku ya Rabb? Maknanya Nabi ni ingat kepada kita tuan-tuan. Kita langsung tak ingat pada Nabi kita Muhammad. Hari Jumaat, malam Jumaat ni sepatutnya kita memperbanyakkanlah tuan-tuan selawat kepada Nabi. Tanda cinta kita kepada Nabi kita Muhammad. Kita ikut syariat dia, kita ikut apa yang Nabi suka. Apa yang Nabi suka ni? Inilah dakwah ni. Hadir majlis ilmu. Perbanyakkanlah selawat kita kepada Nabi kita Muhammad. Itulah tanda kita cinta pada Nabi kita Muhammad. Nabi ni ingat kepada kita selepas daripada beliau mati macam mana? Sebab Allah hanya bagi jaminan selagi mana Nabi hidup bersama dengan para sahabat, Allah tidak akan menurunkan bala kepada para sahabat. Tidak seperti mana kaum-kaum itu dahulu. Nabi-nabi terdahulu tuan-tuan, sahabat-sahabat mereka golongan Hawariyin habis dibinasakan oleh Allah. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan oleh kemungkaran, disebabkan oleh fahisyah yang kita sebut tadi tuan-tuan. Walaupun ada di antara mereka ini golongan Hawariyun, pengikut-pengikut Nabi yang baik-baik, tapi bila bala Allah datang habis Tuhan sapu belaka tuan-tuan.
Tak kira yang baik, tak kira yang jahat. Macam mana dengan umatku ya Rab? Sebab Nabi tahu bahawa umatnya pasti akan melakukan fahisyah, kemungkaran. Nabi tahu tuan-tuan, ada di antara umat Nabi Muhammad ni tuan-tuan yang akan melakukan kemungkaran. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menjawab, wahai Muhammad, di dalam ayat tersebut, wa anta fihim, kamu bersama dengan mereka ni. Samalah seperti mana orang yang mewarisi kerja-kerja dakwah. Kalau ada di kalangan umatmu orang yang mewarisi kerja-kerja dakwah ni, aku akan jaga umat Nabi Muhammad ni daripada turunnya bala yang bersifat semua akan binasa, seperti mana yang pernah berlaku kepada umat-umat terdahulu. Kalau kena pun tak semua. Kalau semua pun tak kena. Itulah wabak hari ini tuan-tuan. Kita alhamdulillah masih lagi selamat. Tapi adakah kita akan selamat buat selama-lamanya? Sebab itulah kita kena buat dakwah. Dengan dakwah lah kita dapat selamatkan masyarakat kita dan negara kita. Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka sedangkan ada di antara mereka yang beristighfar kepada Allah. Maknanya dalam ayat ni tuan-tuan, kepentingan apa? Istighfar pada Allah. Dengan adanya orang beristighfar pada Allah, Allah tangguhkan azabnya yang bersifat melata, yang bersifat secara menyeluruh. Bala tak dia akan turun. Hanya golongan-golongan tertentu, orang-orang tertentu sahaja terkena. Jadi sebab itulah tuan-tuan, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Mujurlah kita ni jadi umat Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu tuan-tuan nak jadi umat Nabi Muhammad ni, seronok jadi umat Nabi Muhammad ni. Tak? Dengan sebab kita buat dakwah, dia dapat selamatkan seluruh manusia. Dengan sebab adanya tuan-tuan semua yang datang ke masjid, yang buat dakwah, yang beristighfar, Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua. Jadi mari sama-sama tuan-tuan kita berselawat dan kita beristighfar. Insya-Allah ikut saya dah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalim. Diikuti dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan, astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan, astaghfirullah Rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang suka bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahirin. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang suka membersihkan diri. Wa ja'alna min ibadika salihin. Dan jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, selamatkanlah kami azab dunia dan azab akhirat. Wa syarrid dunya wa syarril akhirah.
kejahatan dunia dan keburukan akhirat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله تقبل الله منا ومنكم.